Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi ini kita bertemu lagi bagi menyambung bacaan buku atau kitab Fawaidul Fawaid oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Kita pada 2 minggu lepas telah membaca berkenaan dengan biografi, tarikh lahir dia dan tarikh wafat dia, biografi dia, sikit sebanyak tentang kehidupan dia, tentang ilmu dia, kan? Dan kehidupan dia sebagai seorang yang berilmu, yang beramal, selari dengan kehendak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini insya-Allah kita masuklah dalam bab yang pertama, ataupun kalau tengok dalam kitab kita tu, kitab terjemahan tu, muka surat 19 ya. Muka surat 19, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam kitab Arabnya, kitab bahasa Arab dia, maknanya kalau kitab Arab pun boleh download lah kalau siapa yang berminat untuk baca dalam kitab bahasa Arab dia. Maknanya dia pada muka surat 23, yani al-ikhlasu lillah. Ini fasal yang pertama lah, faslul awal, fasal yang pertama. Di sini Ibn Qayyim rahimahullahu taala dia datangkan ayat daripada surah Al-Hijr ayat 21, firman Allah taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu. Maksud dia, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah, kata Allah. Khazanah yakni perbendaharaan segala sesuatu itu. Jadi segala perbendaharaan itu semuanya adalah milik Allah Ta'ala dan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja yang diinginkan, dikehendaki oleh seseorang manusia ataupun makhluk, kita kata yang mukallaf ni, jin dan manusia ni, apa yang mereka inginkan semuanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila ada di sisi Allah Ta'ala dan dia adalah milik Allah Ta'ala, maka kita kena minta lah kepada dia apa saja hajat dan keinginan kita. Janji hajat dan keinginan itu tidak menyanggahi lah, kan, apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan, apa yang Allah telah takdirkan. Apa maksud saya keinginan yang menyanggahi itu? Maksud contohnya nak hidup selama-lamanya di dunia, mana boleh. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku nak hidup sampai hari kiamat daripada sekarang contohnya, kan, nak hidup 2000 tahun lagi, 300 tahun lagi. Ini permintaan yang melampau dan permintaan itu dosa lah, ya, kerana menyalahi ketetapan Allah Ta'ala. Bahawa mana ada orang yang sekarang ni hidup sampai 300-400 tahun, kan? Begitu. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala hajat dan keinginan kita, perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat kita, minta kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala kata tidak ada sesuatu pun, kan, melainkan semuanya ada di sisi Allah Ta'ala perbendaharaannya, kan. Jadi di sini kalau dalam kitab terjemahan dia kata apa? Mana di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat ini, iaitu segala sesuatu yang dapat diminta, tidak dapat diminta melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dialah yang maha memiliki perbendaharaan segala tadi, dan di tangannya segala kunci perbendaharaan itu. Jadi kalau minta kepada selain Allah Ta'ala, berarti meminta kepada makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Jadi begitu maknanya. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya sifat dan lumrah manusia ni, dia nak segera, dia nak cepat, kan. Sebab tu Allah Ta'ala kata diciptakan manusia ini dalam keadaan keluh kesah. Semua nak cepat, kan, ajul. Ini ajul lah, maksud dia semua nak bersegera, kan. Baik. Jadi sebab ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang penciptaan manusia yang kelang kabut tadi. Di mana ayat saya cuba tengok, kita kongsikan ayatnya. Okey. Okey. Ini dalam surah Al-Isra, surah Al-Isra ayat 11, Allah Ta'ala cerita wa yad'ul insana bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al-insanu ajula, kan. Okey, kalau tengok terjemahan dia di sini, okey, di sini terjemahan dia kata apa?
Dan manusia berdoa dengan memohon supaya dia ditimpa kejahatan sebagaimana berdoa dengan memohon kebaikan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat terburu-buru kan. Ini poin di sini saya nak tunjuk, nak beritahu bahawa kanal insanu ajula, dan adalah manusia ini terburu-buru. Jadi itu sikap kebanyakan kita lah. Sikap kebanyakan kita bila dia memohon dan minta kepada Allah Ta'ala, dia nak supaya Allah Ta'ala bagi sekarang apa yang dia kehendak tadi. Ini maknanya macam memaksa Allah Ta'ala pula lah kita ya. Kan? Jadi begitu. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala dan kita yakin bahawa permohonan kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan beberapa cara yang selalu kita sebut-sebut dan selalu kita ulang-ulangkan. Ya? Jadi maknanya apa dia cara-cara tersebut yang selalu kita sebut dan ulang-ulangkan? Ya? Iaitu Allah akan bagi pada kita dengan segera apa yang kita minta itu. Yang pertama, yang keduanya Allah akan berikan kepada kita apa yang kita minta lebih baik daripada apa yang kita minta. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, Allah Ta'ala simpan permintaan kita itu untuk dia kurniakan dengan rahmat kelebihan kurniaannya di hari akhirat nanti, di alam yang seterusnya. Jadi jangan kita berasa bahawa kita dah berdoa tapi doa kita tidak makbul. Itu yang selalu kita ulang-ulangkan. Dan Umar radhiyallahu anhu selalu, yang perkataan yang selalu kita sebut, bahawa dia kata doa aku tahu makbul bila aku berdoa pada Allah. Jadi bila Allah dorongkan kita untuk berdoa minta padanya, maka itulah dia doa kita telah dimakbulkan. Baik. Jadi begitu. Kemudian dalam ayat yang lain, surah An-Najm, surah An-Najm ayat 42, Allah Ta'ala kata, wa anna ila rabbika al-muntaha. Okay? Yakni dia ayatnya juga mengandungi mutiara hikmah yang sangat dalam. Kan? Mutadhammin li kanzin 'azimin. Apa dia maksud mutiara hikmah yang sangat dalam itu? Wa huwa anna kull muradin illam yuradda li ajlihi. Kan? Dia kata segala keinginan dan cita-cita yang tidak ditujukan kepada Allah dan tidak berhubungan dengannya adalah semu dan sia-sia. Yani mudmahillun munqati'un. Dan terputus. Jadi sia-sia, tak ada makna. Ya. Jadi kita faham di sini bahawa segala permintaan itu, keinginan itu, cita-cita itu mestilah hanya diminta kepada Allah Ta'ala dan kita berhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi segalanya semuanya berhujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Mana kita tengok bawah tu, kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Jadi maknanya dan kita tak boleh nak buat apalah, tak boleh lari daripada kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya semua urusan pasti berulang kepada penciptaannya, kehendaknya, hikmahnya dan ilmunya. Kan? Semuanya berlaku di atas kehendak Allah, hikmah yang Allah Ta'ala maha mengetahui dan ilmunya yang maha luas, tidak terbatas. Ya? Jadi Allah adalah puncak dari segala tujuan dan keinginan. Begitu dia. Bila kita ingat macam ni, kita faham yang ini, maka akan datanglah kelapangan dalam jiwa dan diri kita. Ya? Jadi kata Ibn Qayyim di sini, mencintai sesuatu bukan kerana Allah akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Sebab tu kalau kita nak tuntut keredaan manusia, kan? Maka itu adalah kesudahan, itu sesuatu yang tidak ada kesudahan. Sebab manusia ni ada kala dia redha dengan kita, ada kala dia tak redha dengan kita, ada kala dia suka, ada kala dia tak suka. Kan? Jadi menuntut keredaan makhluk itu tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat untuk kita, tetapi menuntut keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesudahannya adalah kebahagiaanlah untuk diri seseorang hamba. Ya? Jadi dia kata segala sesuatu yang diinginkan hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya yang kita baca di awal tadi, wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Allah kata tidak ada sesuatu pun, kan, daripada hajat manusia, keinginan manusia, permintaan manusia, makhluk tadi kan, manusia, jin, haiwan sekali lah, kan. Jadi maknanya melainkan di sisi Allah Ta'ala ada perbendaharaan dia. Jadi kalau nak sesuatu yang akan mendatangkan manfaat untuk kita, kehidupan kita, kan, maknanya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dibukakan segala perbendaharaan tadi, kerana kunci-kunci itu hanya ada pada Allah Ta'ala. Jadi bila kita tahu itu. Kemudian yang kedua yang kita faham tadi, bahawa kepada Allah Ta'ala lah kesudahan segala sesuatu. Jadi maknanya
Nak tuntut, dah kita tahu macam tu, kenapa nak cari manusia lagi? Kenapa kita nak cari makhluk lagi? Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan buka segala jalan dan peluang untuk kita. Jangan tu cerita kesusahan diri kita, kepayahan kita kepada manusia, kerana penceritaan tentang kepayahan diri kita kepada manusia itu hanya akan mengundang ketidakselesaan manusia yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya mungkin dia akan terlintas dalam hati dia bahawa kita ni mungkin berhajat nak meminta sesuatu pada dia. Jadi orang ni bila kita rasa nak minta sesuatu pada dia, dia rasa macam sedikit lintasanlah hati dia ataupun lintasanlah hati dia bahawa dia tak akan menyukai orang tersebut lah. Sebab manusia macam tu kan, Ibn Adam in talabtahu yaghdabu in sa'altahu. Manusia ni kalau kita minta pada dia akan marah, dia tak suka. Dan tapi Allah, dia suka kita minta pada dia. Kalau tak minta pada dia, dia marah pula. Habislah fasal yang pertama. Okey, kita masuk fasal yang kedua pula, iaitu kerehatan hati, rahatul qalbi wal badan fi taatillah. Maksudnya terjemahannya, ketaatan kepada Allah akan mententeramkan jiwa dan raga. Maksudnya akan mententeramkan hati kita. Jadi kalau orang yang sibuk-sibuk, yang serabut hati dia, susah payah dan sebagainya kan. Jadi sebahagian sekarang ni dia ada istilah kemurungan. Kan? Dia ada penyakit, betul lah, penyakit jiwa. Ini penyakit jiwa ya. Kemurungan ni penyakit jiwa sebenarnya, bukan penyakit apa. Kan? Jadi orang yang ada penyakit macam ni maknanya confirm lah. Confirm dia dengan Allah Ta'ala itu ada kejauhan. Kan? Kalau orang yang ada kedekatan dengan Allah Ta'ala, dia tidak akan penyakit ini susah nak menembusi jiwa dia. Penyakit kemurungan, depression kan. Jadi maknanya pernah tak kita lihat ada kan penjelasan orang yang ada penyakit macam ni kan. Dia mari menjerit-jerit ketahuan kan, sampai nak melukai diri sendiri, nak bunuh diri. Ini semua lintasan-lintasan syaitan. Sebab apa? Hati kita ni diibaratkan seperti bekas. Kan? Jiwa kita diibaratkan seperti bekas. Kalau diisi dengan isi yang baik, yang berkhasiat, yang bermanfaat, maka maknanya dia akan segar lah, dia akan sihat, dia akan baik, dia akan datang itminan fil qalb. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maksudnya jiwa ni dia boleh ada ketenangan dia boleh ada kerehatan dia, kelapangan dia, kebahagiaan dia. Dan di sebalik itu maknanya ada keburukan, kekotoran, kehinaan, kekejian. Dia terpulang pada kita, apa yang kita nak penuhkan jiwa kita tadi? Penuhkan jiwa kita dengan baca Al-Quran, menghayati, tadabbur Al-Quran. Bukan setakat baca saja. Al-Quran ini jadi suplemen bila kita baca dan kita menghayatinya dan kita mengamalkannya. Dia akan jadi suplemen. Kalau tidak, ibarat kita makan ubat, kita makan sesuatu yang memotong khasiat ubat tersebut. Ada kan makanan-makanan kan yang boleh memotong khasiat ubat-ubat tertentu. Kita makan ubat, kita makan sesuatu yang memotong dia. Maka apa manfaat ubat tu? Tak ada lah. Itu cerita dia. Jadi maknanya untuk mendatangkan ketenangan dan ketenteraman jiwa dan hati, tak ada cara lain melainkan dengan cara mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar ketaatan. Jadi kalau tak kenal Allah, macam mana kita nak mentaatinya? Tak kenal sifat-sifat Allah Ta'ala, tak kenal nama-nama Allah Ta'ala, kan? Keagungan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak mentaatinya dalam keadaan kita ni buat dalam keadaan bukan terpaksa. Kita buat dalam keadaan kita seronok nak buat ibadat tadi. Ya? Itulah dia, kita kembali kepada mujahadatun nafs, itu kesungguhan jiwa kita. Kesungguhan jiwa kita maknanya untuk memperbaiki jiwa kita dan meningkatkan darjat kita. Sebab itu kalau kita nak berada di puncak, contohnya rumah kita ni, nak naik ke rumah kita ni bertingkat atas. Nak naik rumah kita, kena naik tangga. Lift tak ada, naik tangga. Jadi untuk masuk ke rumah kita ni, kita kena naik tangga kan? Kita tak perlu naik tangga, kita kena naik tangga. Naik tangga itu merupakan satu usaha, satu kesungguhan. Jadi untuk kita sampai ke pintu rumah kita yang di atas tu, kan? Rumah yang kita kata apartmen yang 4 tingkat tak ada lift tu kan, ataupun 3 tingkat yang tak ada lift tu, kena naik tangga semua.
Kan? Jadi begitu. Kena mujahadah dia lah. Kan? Dia tak dapat tidak semua kan. Hatta kita nak kenyang, kita nak makan, kita kena suapkan nasi ke mulut. Nasi tu dia tak ada terus. Kita kena pergi kerja dulu. Kan? Lepas tu dapat duit, kita pergi beli beras. Kan? Kemudian kita kena kena ada dapur, kena ada air. Kan? Semua itu berhajat kepada mujahadah step by step. Kan? Untuk kita menghasilkan sesuap nasi. Itu cerita dia. Jadi maknanya tidak ada cara untuk tenteramkan jiwa kita melainkan kita kena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan yang dilakukan kepada Allah taala itu mestilah yang valid, maksudnya yang tidak expired. Maksudnya yang benar lah, tidak salah. Ramai orang yang berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah taala tapi salah jalan, maka dia tak sampai kepada Allah. Kita nak pergi kepada Allah taala tapi salah jalan. Nak melakukan taat kepada Allah tapi salah jalan. Salah jalan maksudnya salah mendapat ilmu pengetahuan. Lalu dia beramal dengan pengetahuan yang tak sah di sisi Allah Ta'ala, maka Allah tak pandang dia, Allah tak terima amalan tersebut. Jadi penting. Jadi ketaatan mestilah disertai dengan keikhlasan yang pertama tadilah. Kemudian yang keduanya iaitu mutaba'atu Rasul SAW, ikut cara Rasul SAW, barulah jadi valid kita punya ketaatan tadi. Jadi sahih apa yang kita buat tadi. Itu kita kena faham. Kan? Kita kena tahu. Jadi ambil sumber ilmu kita daripada mana, kita kena tengoklah. Jangan ambil dari sumber yang salah. Ya, sumber yang salah ni mana sumber yang tidak sah di sisi Allah Taala lah. Begitu. Baik. Tengok dia kata di sini yang pertamanya pentingnya menautkan hati hanya kepada Allah. Maksudnya, ni poin dia, tajuk dia. Pentingnya, maksudnya amat penting kita kena tautkan hati kita kepada Allah. Maksudnya adalah apa kerja buat kita, perkara dalam kehidupan kita, dunia kita, akhirat kita, semuanya kita kena tautkan pada Allah Ta'ala. Ini bukan benda yang mudah ya. Ini bukan perkara yang mudah. Kan? Yang tidak dapat kita lakukan dengan mudahnya, melainkan dorongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kata lain, iaitu taufiq. Kan? Kalau Allah beri kepada kita taufik, kita akan dapat melaksanakannya dengan mudah. Dan Allah beri kepada kita kelapangan hati, kelapangan jiwa untuk melaksanakan ketaatan itu, kita akan buatnya dengan cara kita seronok dan kita lapang, kita bahagia dalam beribadat tadi. Nak sampai ke darjat tu bukan suatu perkara yang mudah. Dia berhajat kepada kurniaan Allah pertama, taufiknya, dan mujahadah kita lah. Sebab itu kita kena sentiasa memohon, sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, tuqa al-huda, iaitu petunjuk maknanya dorongan, taufik. Baik, kata Syekh di sini rahimahullahu taala, hikmah tauhid yang tersirat pada pembahasan sebelumnya ialah hati tidak akan tenang, tidak akan tenteram dan tidak akan damai. Ingat tu. Kecuali bila dia bersambung dan sampai kepada Allah. Barulah ada ketenangan, ketenteraman dan kelapangan untuk hati tadi. Ya. Jadi begitu. Jadi kecintaan kita, kasih sayang kita kepada makhluk tentulah mestilah tidak sama dengan kecintaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kerana tidak ada yang boleh diinginkan, dicintai kerana zatnya kecuali Allah. Kita mencintai Allah Ta'ala tadi kerana zat Allah Ta'ala tadi kan, dan sifat dia. Ya? Dan segala sesuatu pasti berpulang kepada Allah. Mustahil jika segala sesuatu berakhir pada dua zat yang berbeza. Pada makhluk pun kita mengharap, pada Allah Ta'ala pun kita mengharap. Apa benda ni? Kan? Pada Allah pun kita mengharap, pada makhluk pun kita mengharap. Itulah dia kesyirikan tadi kan. Bahaya. Jadi maka siapa saja kecintaan, keinginan dan kehendak dan ketaatan ditujukan kepada selain Allah, nescaya semua itu akan sia-sia dan musnah begitu saja, hilang begitu sajalah. Dan bahkan orang tersebut akan ditinggalkan oleh sesuatu yang paling dihajatkan. Sebaliknya, siapa saja yang cinta, harapan dan kecemasan hanya dituju pada Allah, nescaya akan mendapatkan keuntungan yang abadi. Kan? Ini sebagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka mengambil sumber ilmu dan hikmah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ.
kita akan dapat kenikmatan yang abadi, kelazatan dan kebahagiaan serta keberkatan. Begitu. Kemudian aturan di balik perintah dan musibah. Apa dia aturan di balik perintah? Maksudnya sesuatu yang terdapat di sebalik perintah Allah dan musibah yang menimpa seseorang hamba tadi kan. Sebab apa? Sebab kita ni tak boleh lari sebagai makhluk, tak boleh lari daripada perintah Allah dan tak boleh lari daripada musibah yang menimpa kita, kerana itu adalah ujian. Kan? Sama ada jadi ujian ataupun dia menjadi siksaan lah. Ujian untuk orang beriman, penghapusan dosa, pengangkatan darjat. Ya, ada pun orang kafir ni siksaan lah. Kan? Kehinaan dunia sebelum akhirat. Jadi kita maknanya seseorang hamba tadi ketika menerima perintah, kan? Maknanya dia melaksanakannya ketika mendapat musibah, dia mengharapkan uluran kasih sayang Allah Ta'ala. Ya? Dia berhajat sangat. Ya? Pertolongan kepada Allah ketika dia ditimpa musibah. Dan Allah, musibah itu yang Allah yang beri kepadanya sebagai ujian. Begitu. Kemudian kalau dilaksanakan perintah Allah itu secara sempurna, zahir dan batin. Zahir dia, batin. Maksudnya, apa maksud zahir dan batin? Laksanakan perintah Allah Ta'ala dengan sempurna secara zahir dan batin. Zahir maksud kita laksanakan sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya, cara solat, cara puasa, kan? Cara zikir. Ya, macam mana nak berzikir kepada Allah Ta'ala, itu juga diajar oleh Nabi SAW. Jadi dengan itu kita kata orang yang berzikir dengan cara yang tidak diajar oleh Nabi SAW, maka dia menyalahi lah. Kan? Contohnya orang yang berzikir dengan Allah, 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 itu menyalahi sunnah. Kenapa kita kata menyalahi sunnah? Sebab tunjuk ajar zikir itu yang disebut dalam Al-Quran secara umumnya dan telah dikhususkan oleh tafsiran hadis. Kerana Nabi SAW tidak pernah mengajar para sahabat untuk zikir Allah, 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 Allah tanpa diidhafahkan dengan lafaz lain, iaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kan? Adapun zikir Allah, Allah, Allah itu maknanya adalah faham generasi terkemudian bagaimana cara berzikir. Sebab dia baca Al-Quran, Allah kata wadhkur isma rabbik. Sebutlah nama Tuhanmu. Jadi dia faham bahawa sebutlah apa nama saja, apa nama Tuhan, tak kisahlah, sebut je lah. Apa nama Tuhanmu? Di antara nama Allah Ta'ala lafaz jalalah. Allah, 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 Allah. Dan itu yang faham, mereka faham daripada Al-Quran. Tapi bagaimana yang telah ditafsirkan? Bagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi SAW? Nabi yang bertanggungjawab untuk menafsirkannya. Bagaimana tafsiran Nabi? Ya, Nabi mengajar para sahabat untuk zikir yang idhafi tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu cara zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi kena rujuk balik kepada sumber wahyu. Yang satu lagi iaitu as-sunnah atau al-hadis. Ya. Baik. Jika tidak, kita akan sesat lah. Kerana memahami Al-Quran mengikut kefahaman kita sendiri yang menyeberangi kefahaman yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu. Laksanakan secara sempurna lahir dan batin, maksudnya mesti ada ikhlas batinnya kan. Mesti ada mutaba'ah, itu zahirnya. Begitu. Jadi kalau dia buat macam tu, dia laksanakan dengan mengikut cara yang telah diajar tadi dan ikhlas, dia pasti akan mendapat kasih sayang secara zahir dan batin. Zahir dan batin. Maksudnya Allah akan mendorongkan dia sentiasa untuk melakukan kebaikan. Kan? Hidup dia akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Tapi jika perintah itu hanya dilaksanakan secara zahir sahaja, tidak mencakup hakikatnya, jadi dia hanya dapat kasih sayang lahiriah sajalah. Yang zahirnya. Allah bagi dia sihat, Allah bagi dia makan, Allah bagi dia minum, dan Allah bagi dia tempat tinggal. Ya. Jadi namun sedikit sekali kasih sayang secara batin diraihnya ataupun tak ada langsung. Jadi kalau tak langsung ni macam mana? Kalau tak ada langsung ni kasih sayang batin ni maknanya orang munafik lah. Orang munafikin mereka melaksanakan ketaatan yang lahiriah saja. Itu pun hanya apabila dilihat oleh manusia. Kalau orang tak nampak, dia tak buat pun. Ini ciri-ciri orang munafik ataupun orang munafik yang sebenarnya.
Begitu. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita lah daripada sifat nifaq dan hati yang keji tadi. Baik, di sini Ibn Qayyim rahimahullah taala dihuraikan apa dia kasih sayang secara batin itu. Okey. Kata dia, apabila anda bertanya seperti apakah kasih sayang batin yang diperoleh oleh hamba ketika ditimpa musibah, kan? Macam mana tu? Maka kami jelaskan di sini sebagai berikut. Kasih sayang secara batin adalah sesuatu yang akan menciptakan ketenangan dan kedamaian. Jadi hakikat ketenangan itu berada di mana? Hakikat ketenangan itu berada di sini. Ya? Berada di jiwa kita, dalam hati kita. Itu hakikat ketenangan dan kebahagiaan dan kedamaian. Ya? Dan dia akan hilang. Bila dah ada ketenangan dan kedamaian, maka sebaliknya yang menjadi kontra ataupun menjadi sebaliknya apa dia? Rasa resah, rasa gundah, rasa tertekan, semua itu akan berlalu pergilah. Dia tidak duduk sekali. Dia macam minyak dengan air lah, tak bercampur kan. Ketenangan dan kedamaian dia tidak bercampur dengan keresahan dan kegundahan. Maknanya sama ada A ataupun ada B. Sama ada hidup kita damai dan tenang ataupun hidup kita lah resah, gelisah, rasa duka cita. Mesti maknanya bercanggah antara dua perkara tersebut lah. Jadi macam tu. Maka dalam keadaan ataupun kondisi demikian, seorang hamba akan merendahkan diri di hadapan Rabbnya dengan penuh rasa hina, memandangnya dengan hati dan bersimpul kepadanya dengan segenap jiwanya. Apabila dia dah ada ketenangan dan kedamaian dalam hati dia tadi, kurniaan daripada Allah Ta'ala, maka pengakuan terhadap kasih sayang Allah telah menyibukkan dirinya daripada kepedihan deritanya. Kan, hidup dia dalam keadaan susah, sempit dan sebagainya itu, mana tidak sedikit pun menjejaskan jiwa dia. Contoh dia siapa? Contoh dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, yang telah mendidik para isteri dan para sahabat dia macam mana? Sehingga kata Aisyah, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pernah tak berasap dapur Nabi selama 3 bulan. 3 bulan. Sedangkan mereka manusia biasa yang berhajat kepada makanan, berhajat kepada minuman, kan? Dan ada perasaan kenyang, perasaan lapar, rasa kenyang, rasa lapar ada dalam diri manusia. Kan? Jadi bagaimana mereka menghadapinya dalam keadaan 3 bulan tak berasak dapur ni? Sampai orang tanya makan apa kalau tak berasak dapur? Maksudnya tak masaklah rotinya dengan kuahnya dengan apa? Benda-benda yang menyelerakan. Kami hanya makan al-aswadan, itu 2 benda hitam, iaitu air dan kurma. Kan? Makan kurma minum air, makan kurma minum air 3 bulan. Sampai macam tu kan. Jadi semua ini tidak mendatangkan keresahan kepada mereka dan kegundahan dalam hati mereka. Bahkan mereka melaluinya dengan kedamaian dan ketenangan dan rasa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala bukakan jalan kelapangan untuk mereka, dan sehingga di satu masa mereka hidup dalam keadaan lapang dari sudut rezeki, kan, maksudnya makanan, pakaian, tempat tinggal, gitu. Baik. Jadi pengakuan terhadap kasih sayang Allah telah menyibukkan dirinya daripada kepedihan deritanya. Jadi kita ni kalau masih rasa lagi kepedihan derita dari kita, maka kita tidak menyibukkan hati kita dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Benda ini tak akan dapat dijana oleh hati kita, melainkan kita mesti ada sesuatu yang dapat menjananya. Apa dia yang dapat menjana keimanan dan ketinggian jiwa itu? Apa dia? Mesti ada sumber. Sebab nak menghidupkan kereta mesti ada bahan api. Kalau tanpa bahan api, macam mana kita nak menjalankan kenderaan kita? Dia apa dia? Maknanya sebab pertama dia ilmu. Bila dah ada ilmu, yang sebab itu Allah sebut dalam Quran la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kan? Dia tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. La yastawi, Allah kata. Jadi dalam sudut apa? Dalam berbagai sudut. Dalam segala sudut. Mana tidak sama kedudukan, sama ada kedudukan jiwa, darjat, dan kedudukan
pangkat di sisi Allah Ta'ala, kan, melainkan dengan ilmu. Dan ilmu itu dia menjana berbagai-bagai kebaikan, menjana ketaatan. Ilmu itu juga menjana ketaatan. Dan ilmu itu menjana bekalan yang terbaik bagi manusia. Apa dia bekalan terbaik bagi makhluk manusia, makhluk mukallaf itu? At-taqwa. At-taqwa tidak akan jadi taqwa melainkan bila dah ada ilmu. Utazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berkalah kamu, kan, semuanya sebaik-baik bekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian keyakinannya tentang kebaikan takdir Allah membuatnya tidak merasakan lagi pahit musibahnya. Ya. Jadi kita tahu semua dia tu tidak lepas daripada ketentuan dan takdir Tuhan. Allah dah takdirkan dia macam tu. Dan sebab itu dari sudut keduniaan, jangan kita pandang orang yang di atas kita. Orang tu dia rumahnya besar, kan? Anak-anak dia semua belajar pandai-pandai. Kemudian rumah dia tu ada 5-6 buah kereta besar-besar, kan? Ada orang gaji lagi, ada tukang kebun lagi, kan? Dari sudut keduniaan jangan pandang orang di atas kita. Kerana itu akan mendatangkan keluh kesah pada jiwa kita dan kesedihan pada kita. Jangan pandang. Pandang macam mana? Bukan maksud jangan pejam mata lalu depan rumah dia. Bukan maksud macam tu. Maksud dia, kita fikir bahawa itu rezeki yang Allah berikan kepada dia. Kan? Dan maknanya kita tahu bahawa tanggungjawab dia lebih besar daripada kita dari sudut keduniaan. Dia nak kena bayar zakat, dia nak kena infak fisabilillah, kan? Dia tidak boleh bersikap kedekut, dia tidak boleh bersikap riak, sombong dan takabur. Kan? Kerana apa? Kerana biasalah orang yang berduit, yang berharta tadi, sikap ni payah nak dikikis daripada mereka. Sikap sombong, sikap takabur, riak, kan? Maknanya sum'ah, ujub, benda-benda ni payah nak ditinggalkan oleh mereka. Kan? Jadi mana sebab apa? Sebab mereka menyibukkan diri untuk mengumpul kekayaan sehingga lupa untuk menuntut kekayaan akhirat. Nak belajar, tak nak mendengar. Kan? Dia ingat pergi sembahyang masjid 5 waktu tu dah cukup dah dia dengan Allah Ta'ala. Tanpa dia tahu kewajipan untuk menghilangkan kejahilannya. Ya? Begitu. Baik. Jadi redha dengan hal itu, redha dengan takdir dan ketetapan Allah Ta'ala yang dilalui tadi. Jadi bila dia macam tu, sebabnya kita biasa dengan manusia ni kan, kita dengan kehidupan lah macam tu, kadang-kadang kita rasa macam, kenapa lah aku ni kan, tak senang macam orang lain, makan, kan, kalau tak pergi kerja, tak ada duit, nak beli makanan, jadi nak sekolahkan anak pun, kan, yuran, jadi mana bila sampai ada hujung tahun, maka kita berasa macam cemas, kesempitan, sebab anak orang lain boleh sekolah, boleh beli baju sekolah, kan? Anak kita mengharap bantuan saja. Kalau orang bagi baju sekolah, adalah baju sekolah anak kita. Kalau tidak, pakailah baju yang itu saja. Baju yang 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, luaran itu saja. Kasut pun macam tu juga, kan? Baju pun dah tak putih lagi dah. Jadi warna kuning dah baju tu pun. Hilang dah putih. Kenapa? Baju tu dah lusuh dah. Kan? Jadi begitu. Maknanya, kan, kita redha dengan ketetapan tadi. Sebab tu kita kena tahu kan, syurga kita kena ada di sini. Kebahagiaan kita kena ada di sini. Kebahagiaan kita bukan pada kereta besar kita. Kebahagiaan kita bukan pada rumah besar kita. Kebahagiaan kita bukan keluarga besar kita. Kebahagiaan kita adalah kita dengan Allah Ta'ala tu macam mana. Di sudut kelapangan dan keredaan kita tentang kurniaan ataupun ujian Allah Ta'ala terhadap kita. Ya? Jadi kita tak ada pilihan. No choice, tak ada pilihan, kan? Melainkan kita kena sama ada redha, kan? Ataupun kita bersikap keluh kesah, kan? Redha atau bersikap keluh kesah, tidak redha. Macam ada orang mesej saya baru ni, kan? Dia ni orang yang inilah yang berduit, dah yang bekerja, kan? Dia mesej saya, Ustaz, ya, kenapalah saya diuji macam ni? Kan, apa salah saya? Ni maknanya orang ni seorang guru tau. Tak tahu lah, saya rasa dia mengajar subjek apa saya tak tahulah. Tapi seorang guru wanita lah, dia mesej tanya. Kan dia mengadu tentang suami dia yang tidak memberi nafkah. Kan? Makan duit dia, sewa rumah tak bayar, dia seorang yang bayar. Dia mengadu semua tu. Kan? Dia cerita pada kita macam mana jalan penyelesaian. Jadi saya kata, kan, jadi maknanya itulah, pertamanya kita tahulah dia ni orang jahil agama lah. Walaupun dia mengajar sebagai cikgu sekolah, subjek apa saya tak tahu. Jadi
Maknanya pertama dia menceritakan tentang buruk suaminya, dia dah dosa. Tapi orang macam ni kalau kita cakap dia memang dia tak boleh terima lah. Tapi itulah dia. Dia kata suami dia tak nak bayar sewa, dia seorang saja apa semua, makan duit dia, saya tak akan halalkan, dia kata dunia dan akhirat begitu. Jadi kesimpulan dia, saya kata tak apalah kalau macam tu kan, nak maknanya pergilah ke mahkamah, tuntutlah fasakh. Kan Islam ada solusi dan penyelesaiannya. Bukan kita main mengadu hal suami kita, keburukan suami kita kepada orang lain. Kecuali dengan cara kita nak minta nasihat dia. Tapi saya rasa dia minta nasihat lah. Jadi saya bagi nasihat. Itulah saya bukan orang yang pandai nak bagi nasihat. Tapi nasihat saya katakan bahawa tak apalah. Maknanya kita hidup kita ni kena ada toleransi lah. Kan? Yalah, mungkin kita ada kelebihan, suami kita tak ada kelebihan di sudut pendapatan dan sebagainya. Kita anggaplah bahawa apa yang kita keluarkan itu sebagai sedekah dan nafkah, apa masalah dia? Kan? Sebagai sedekah daripada kita untuk dapatkan pahala, dan sebaik-baik sedekah itu maknanya orang yang paling dekat dengan kita. Di antara orang yang paling dekat dengan kita, suami kita dan anak-anak kita bersedekah pada mereka, apa masalahnya? Kan? Tapi bila kita sebut saya tak halalkan dan sebagainya semua, maknanya ini benar tak baik lah, kan? Mana kita ni fikir pasal dunia saja. Dia fikir pasal dunia saja. Itu mana itu yang keburukan yang saya nampak lah. Bukan saya nak sokong suami dia, tak kan. Dia suami pun salah jugalah. Dan sepatutnya kena usaha beri nafkah daripada suami. Ya. Dia kalau tak mampu nak bagi nafkah, maknanya lepaskanlah. Kalau tak mampu nak bagi nafkah, tunggu apa lagi. Dan isteri pun tak sanggup nak duduk dengan dia. Itu cerita dia. Jadi ini menunjukkan tanda ketidakredaan dia lah. Begitu. Ya. Jadi harap kita jangan jadi macam itulah. Kalau sebahagian kita isteri dan seorang isteri yang bekerja, yang bergaji besar, dan suami kita orang yang bergaji rendah dan sebagainya. Jadi janganlah kita maknanya rasa kita ni hebat, tinggi dan lebih tinggi daripada dia, kan? Kerana tidak mungkin kita akan jadi lebih tinggi daripada suami kita dari sudut darjat, kan? Mungkin dari sudut pangkat dan gaji mungkin kita lebih daripada dia. Jadi maknanya bertolak ansur lah, tolak ansur. Kan kalau dia makan apa yang kita cari ni, kita reda. Dan kita suka pula dia makan hasil kita. Kenapa? Kan kita ni nanti satu masa kita nak bagi sedekah ke orang tak akan terima. Di satu masa nanti kalau kita sampai waktu itu, sedekah tidak akan diterima kerana semua orang dah kaya. Orang tak pandang lagi lah emas, harta, duit, orang tak pandang lah masa tu. Kerana orang dah kaya belakang lah. Kan? Jadi waktu sekarang lah bila ada orang sudi untuk makan hasil kita, kan, untuk orang terima hasil kita berseronok. Mudah-mudahan macam tu lah yang dalam diri kita, kan. Kerana itu adalah pahala untuk dunia dan akhirat kita. Jangan kita bersifat kedekut lah, terutamanya dengan suami dan anak-anak kita. Kalau kita ada pasangan macam tu, inilah dia, kan? Lumrah kehidupan. Kadang-kadang isteri lebih tinggi derajat kekayaan daripada suami sebagai ujian untuk isteri tadi. Ini ujian. Sebenarnya kehidupan ni penuh dengan ujian. Hidup ni adalah ujian. Maksudnya pentas ujian. Sama ada kita berjaya menghadapi ujian ataupun kita tidak berjaya untuk menghadapi ujian. Baik. Maka redalah dengan takdir kita. Kalau kita tak reda, kita akan dapat kemurkaan. Man rada falahu, man radiya falahu rida. Barang siapa yang reda dengan ketentuan dan ketetapan Allah, maka Allah akan reda padanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang keluh kesah, mengadu macam-macam hal dan sebagainya, sentiasa rasa tak ada duit lah, nak makan, hidup kita ni susah, gini. Saya ni orang susah, gini. Cerita ke orang keburukan lemah, apa kesusahan hidup. Tak cerita ke orang. Dia maknanya keluh kesah dalam keadaan ini, dia akan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kasih sayang secara batin merupakan buah daripada muamalah batiniyah. Muamalah, interaksi kita dengan Allah Ta'ala di pedalaman jiwa kita tadi. Ya? Semakin saleh batin kita, semakin ikhlas, semakin lapang dada kita kepada kaum muslimin. Kan? Semakin ada perasaan rahmat kita kepada kaum muslimin. Semakin bertambah kasih sayang secara batin yang akan dia perolehi daripada Allah Ta'ala. Gitu. Baik, kita masuk pula pada fasal yang ketiga, iaitu maknanya hak-hak tauhid. Fasal yang ketiga lah. Okey, fasal tsalits min huquqit tauhid, daripada hak tauhid.
Di sini kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, berbahagialah orang yang dapat menunaikan hak Tuhannya. Jadi apa dia? Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah Ta'ala di atas para hamba ni adalah jangan dia menyekutukan Allah lah. Maksudnya dia mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu hak Allah yang wajib ke atas hamba, jangan dia menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi ini berlaku dengan apabila dia mengakui kebodohan, kejahilan dirinya. Kan? Aqarra lahu bil jahli fi ilmihi. Kita kena mengaku kebodohan kita, ketidakketahuan kita, kita ni tak berpengetahuan. Kan? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu kata Allah Ta'ala tadi yang mengajarkan kita supaya kita kata macam tu. Dan kita beriktikad macam tu. Subhanaka, maksudnya engkau ya Allah. La ilma illa ilma lana. Ini kata apa? Kata para malaikat. Allah mewahyukannya kepada para malaikat untuk supaya mereka menyebut yang ni. Kan? Dalam surah Al-Baqarah kan. Subhanaka. Begitu. Jadi maknanya dalam surah Al-Baqarah ayat 32 Allah telah sebut kan, ayat 32. Qalu, ni cerita ketika mana Allah Ta'ala telah ciptakan Adam, Allah Ta'ala berikan pengetahuan kepada Adam alaihissalam, dan maknanya malaikat tadi dengan tidak ada ilmu pada mereka, kan mereka pun berkata kami dah mensucikan engkau, dah bertasbih kepada engkau apa semua tadi kan. Jadi Allah dah ajar kepada Nabi Adam AS segala nama-nama. Kemudian Allah Ta'ala suruh malaikat sebut-sebut nama-nama benda-benda tu kan. Mana Allah kata kamu sebutlah nama-nama itu. Kalau kamu orang yang benar dalam dakwaan kamu kan, bahawa kamu ni dah cukup dah beribadat padaku. Maka malaikat kata qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka ini para malaikat berkata maha suci engkau ya Allah. Dengan ini zikir sebutan para malaikat, subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami. Kami tak tahu, tak ada apa pun. Kami tak ada ilmu apa pun. Tak tahu apa pun. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Sebab itu kita kata ilmu ni, makhluk ni maknanya bertingkat-tingkat. Ada orang yang sangat mengetahui, orang yang sikit mengetahui, ada yang kurang pengetahuan, ada yang tak tahu langsung pun ada. Jadi kehidupan ni dari sudut ilmu ni bertingkat. Mengikut kurniaan Allah Ta'ala dan kesungguhan kehendak makhluk tadilah. Kan? Dan taufik daripada Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu. Nah, sebab tu kita ada ustaz dan anak murid, dan ustaz pun ada guru dia juga. Guru ustaz pun ada guru dia lagi. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas orang yang mengetahui, yang berilmu tu ada orang yang lagi tahu, lagi pandai. Kan sebenarnya orang yang lebih mengetahui itu lebih mudah daripada orang yang mengetahui. Begitu. Ini kurniaan Allah Ta'ala. Jadi kita nak sombong apa? Malaikat tadi pun kata macam itu, subhanaka maha suci engkau ya Allah. La ilma lana. Kami tak ada pengetahuan apa-apa pun illa ma'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka, semuanya engkau al-alim, maha mengetahui, al-hakim, lagi maha bijaksana. Jadi kita kena mengakui kejahilan kita, kan, tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi yang begitu luas. Dan kita ni kosong ilmu lah. Dan kita kena akui juga tentang keburukan-keburukan pada amalan kita tadi, afat, kan? Afat fil amal. Gitu. Keburukan amalan dan perbuatan kita, mengakui aib peribadi, begitu. Wal uyub dalam jiwa kita tadi. Kan, yang orang lain tak tahu. Begitu juga mengakui kelalaian dalam memenuhi hak Allah Ta'ala. Kita ni orang yang lalai sangat. Lalai dalam banyak perkara kan. Lalai dalam melaksanakan amanah-amanah Allah Ta'ala. Kita lalai. Kita disibukkan oleh dunia, ditipu oleh dunia ini yang melalaikan kita. Wa gharrakum billahil gharur. Kan? Maknanya kita ditipu oleh yang sangat menipu, iaitu syaitan, iblis. Menipu kita. Dan nafsu kita menipu kita. Kehidupan dunia menipu kita. Gitu. Dan mengakui kezaliman dalam hubungan kita, interaksi kita bersama dengan rakan-rakan kita ataupun dengan manusia. Ada kezaliman yang kita buat, mentohmah orang, memaki orang, kan, dan sebagainya. Gitu.
Jadi dia kena akui, sehingga jika Allah menghukumnya di dunia, itu dia ingat itu dosa-dosa yang dia buat. Contohnya hari ni kita ditimpa musibah corona ni kan, sampai tak berakhir lagi, belum berakhir lagi. Dia mari virus tu, virus Omicron lah, apalah, macam-macam lah. Kan? Yang kalau Omicron tu maknanya kita ya tak kisahlah virus apa pun kan, kita pakai mask tu, penutup muka tu kan. Kan? Maknanya dia disebut dia ni 3 mikron. Maksudnya yang virus tu Omicron, 0 mikron. Boleh masuk lah kalau ikutnya dalam mask yang kita pakai tadi. Sebab tu itulah kita ni kan ramai kita dalam keadaan kuarantin. Terpaksa kita kuarantin diri, kena kesian pada orang lain. Ada gejala-gejala tu pada kita. Kita kata ni aku kena COVID. Test tengok positif COVID. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu ma syaa fa'al. Kan? Begitu. Jadi ini maknanya sebagai penghapusan dosa lah. Ditimpanya musibah kepada kita kerana dosa kita. Allah nak bersihkan kita. Jadi kita bila kena kita sedar bahawa hukuman itu semata-mata kerana keadilan Allah Ta'ala untuk kita. Allah Maha Adil. Kadang-kadang ialah seorang tu dah tak ada dosa, tak buat dosa, tiba-tiba kena juga musibah. Ialah Allah nak angkat darjat dia. Adapun jika Allah tidak menghukum dia kerana dosa tersebut, maka dia juga sedar bahawa semata-mata itu kerana kemurahan Allah Ta'ala. Bukan kerana kepandaian dia untuk menjauhi daripada musibah tersebut. Tak. Dan kerana kemurahan Allah Ta'ala. Ada orang yang tak kena penyakit COVID ni kan. Okey dia jalan. Mana itu kemurahan Allah Ta'ala untuk dia. Jadi bila orang yang kena tu pada dia, itu keadilan Allah Ta'ala atasnya. Orang itu menyedari bahawa kebaikan yang diperbuatnya semata-mata adalah kurnia dan sedekah dari Allah Ta'ala. Kan? Jadi apa saja kebaikan yang kita buat, kita kena ingat itu adalah kurniaan Allah Ta'ala, dorongan, taufik. Hari ni kita boleh duduk dalam kelas, belajar dan sebagainya, mendengar, bercakap, kan? Mendengar, menyampaikan. Itu adalah kurnia daripada Allah Ta'ala dan sedekah daripada Allah Ta'ala. Kan? Jika Allah terima amal itu, maka yang demikian merupakan kurnia dan sedekah yang lain pula untuk dia. Allahu Akbar. Tengok kan? Macam mana Allah Ta'ala tadi. Sedangkan jika Allah tolak, kan, ia menganggap kualiti amal itu memang belum patut ditujukan kepada Allah lah. Sebab mungkin kualiti dia kurang ikhlas atau tak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Maka itu dia kena mempertingkatkan keikhlasan dia kepada Allah Ta'ala. Baik. Apabila orang itu melakukan satu perbuatan dosa, hal itu diyakininya sebagai akibat jauhnya ia daripada Rabbnya sehingga dia mengabaikan dan tidak menjaganya lagi. Kita ni bila kita buat dosa, maknanya kita telah menjauhkan diri kita daripada Allah dan kita mengabaikan. Kan? Itu sikap kita. Sehingga Allah Ta'ala tadi mengabaikan dia dan Allah tak jaga dia lagi. Sebab tu Nabi SAW pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah. Ya, maknanya hai ghulam, hai budak, hai anak, kan? Maknanya Abang ni sepupu dia, kecil ya, budak lagi masa tu. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Maknanya kalau kita tak jaga Allah, maka Allah akan mengabaikan kita. Kita tak menjaga batasan-batasan dan perintah Allah Ta'ala, maka Allah akan mengabaikan kita. Allah tak pedulikan kita. Gitu. Jadi Nabi suruh jagalah Allah. Jagalah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Jadi bila kita jaga segala apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka bila segala hajat kita yang kita kehendaki, jadi Allah akan sempurnakan. Sama ada dunia ataupun akhirat. Kemudian orang itu menyedari bahawa semua itu merupakan salah satu perwujudan keadilan Allah bagi dirinya. Kan? Sehingga dia merasa hajat terhadap Rabbnya dan merasa telah menzalimi diri sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita kisah yang berlaku kepada Dhunnun, iaitu Nabi Yunus alaihi salam. Kan? Dan disebut oleh Nabi SAW du'aul karb. Kan doa ketika musibah, kesempitan. Jadi bila kita berdoa, Allah Ta'ala akan lapangkan kesempitan itu kepada Subhanaka inni kuntu minadh zalimin.
Kan? Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya, sungguh maha suci engkau, sungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Ya? Jikalau Allah Ta'ala mengampuni dosanya, maka itu semata-mata kerana kebaikan dan kemurahan Allah Ta'ala. Jadi Allah dah kata dah bahawa, ya kan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kan? Sungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa. Jadi bila kita tahu macam itu, kita mohonlah keampunan daripada Allah Ta'ala dengan kesungguhan dan hati yang sedar, hati yang jaga tadilah. Bukan kita mohon kepada Allah Ta'ala keampunan dalam kelalaian hati. Kan? Mohon dengan maksud dia bermohon dengan kesungguhan lah. Begitu maksud dia. Baik, kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala dalam hak tauhid tadi, inti bagi permasalahan ini apa dia? Hamba yang mampu menunaikan hak Tuhannya akan memandang Tuhannya selalu berbuat baik kepadanya. Walaupun dia ditimpa ujian macam-macam kan. Ya, para anbiya alaihi wassalatu wassalam mereka diuji dengan berbagai ujian. Ujian yang paling berat adalah ditimpakan kepada Rasul ulul azmi minhum. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kan? Alaihim sallallahu wasallam. Begitu. Jadi maknanya ujian mereka, ujian terberat adalah ujian Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Berat ujian tadi kan. Dan kita tahu bila para anbiya diuji, maka umat mereka juga akan mendapat ujian. Betul Allah Ta'ala kata, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kan? Maknanya adakah manusia mengira bahawa mereka akan ditinggalkan begitu sahaja tanpa mereka diuji. Ya. Allah Ta'ala kata kami dah uji dah sebelum mereka, umat-umat terdahulu. Supaya apa? Ujian itu supaya Allah menzahirkan siapa yang beriman dan siapa yang benar, jujur dan siapa yang berdusta. Kan? Jadi zaman Nabi SAW Allah uji para sahabat. Maka zahirlah di sana orang-orang munafiqin yang hanya menzahirkan amalan kebaikan tetapi batin mereka penuh dengan kecelaruan dan kekhilafan ataupun kesalahan. Baik. Hamba yang mampu menunaikan hak Rabbnya akan memandang Rabbnya selalu berbuat baik padanya dan sebaliknya. Kan? Dia memandang dirinya selalu berbuat buruk, lalai dan suka menyepelekan. Selalu bermudah-mudahan dengan tuntutan Allah. Dengan perspektif tersebut, dia menyedari bahawa segala hal yang membahagiakannya semata-mata merupakan kurniaan dan kebaikan daripada Rabb-Nya. Sedangkan segala hal yang menyedihkannya tidak lain kerana dosa-dosanya. Dan itulah wujud keadilan Allah terhadap dirinya. Gitu. Dengan sikap seperti itu, apabila hamba yang mencintai Allah melihat orang yang mereka cintai meninggal, dia akan berdoa semoga Allah memberikan anugerah kepada ruh-ruh yang menghuni jasad-jasad itu. Demikian pula seorang yang dikasihi Allah meskipun jasadnya telah bertahun-tahun berkalang tanah, dia akan mengingat betapa indahnya buah yang hasil ketaatannya kepada Tuhannya semasa di dunia. Dia juga akan mengingatkan kasih sayangnya kepada dirinya serta mengingat rahmat dan anugerahnya kepada ruh yang terdahulu mendiami tubuh yang telah hancur itu. Ini hak-hak tauhid. Kan? Kita kena tunaikan untuk meninggikan taraf kehidupan kita dunia dan akhirat. Baik. Kemudian fasal yang keempat pula. Maksudnya kisah yang berkaitan dengan hamba dengan Allah Ta'ala ni lah. Kitab Allah yang tersurat dan kitab Allah yang terlihat. Okay. Ini fasal yang keempat. Al-Mastur. Kitab Allah Al-Mastur yang tertulis. Yang termaktub. Wa kitab Allah Al-Manzur dan kitab Allah Ta'ala yang terlihat, yang terpandang. Baik. Di sini kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah mengajak hamba-hambanya di dalam Al-Quran untuk mengenalnya dengan dua cara. Nak kenal Allah Ta'ala ni kita Ibn Qayyim, Allah ajak kita. Di mana Allah ajak kita? Dalam Al-Quran. Kalau kita tak baca Quran, dia tak faham Quran.
tak mendengar pengajian tentang tafsir Quran, penghayatan Quran, dia tak tahulah. Dia tak tahu. Cara nak kenal Allah ada dua jalan kata Ibn Qayyim rahimahullah. Yang pertamanya an-nazaru fi maf'ulatihi. Pertama dia. Apa dia? Ya. Melihat kepada segala ciptaan Allah. Alam semesta, melihat kepada alam semesta daripada alam di bawah, alam dunia dan alam sufla ni maksudnya. Alam dunia dan di langit, melihat di bumi dan melihat di langit. Sebab tu Allah suruh kita melihat, memerhatikan. Melihat dengan memerhatikan ni satu yang agak berbeza sedikit, berbezalah, perbezaan yang daqiq, yang halus lah. Melihat tanpa menghayati, itu melihat saja, tengok macam tu kan. Oh cantiklah pokok ni, cantiklah pemandangan ni, itu je, takat tu saja. Adapun an-nazar maksud melihat dengan memerhatikan, maksud di situ ada bentuk renungan, di situ ada bentuk penghayatan, tadabbur. Ya? Bentuk penghayatan dan tadabbur. Jadi melihat dalam keadaan kita merenung dan memerhatikan. Sebab tu Allah guna dalam Quran, Allah kata dalam surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat. Allah suruh kita tengok alam dunia dulu. Contoh alam dunia apa dia? Tengok pada haiwan yang pelik lah. Tengok pada ciptaan yang pelik. Kenapa unta ni ciptaan dia pelik? Sebab dia boleh berjalan beratus kilo kan tanpa minum air. Dan jangka kilometer yang jauh dia tidak perlu minum air. Dia tak ada dahaga. Kenapa? Rupanya ada tank atas belakang dia. Tangki air. Ya? Oh, dia boleh maknanya ambil tenaga daripada air yang ada di atas tangki, di atas belakang bonggol dia tadi. Subhanallahilazim. Macam mana ciptaan Allah tadi? Allah tidakkah mereka mau melihat kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Kaifa khuliqat? Tengok dia renung unta tadi, hebat. Okay? Digunakan dia untuk bermusafir, berjalan di padang pasir yang panas terik tu. Dan orang boleh buat pula kemah di atas belakang dia. Dia panggil haudaj itu kan. Dia panggil apa? Buat macam rakit tu atas belakang unta tu. Bukan berakit di laut, sungai. Tak, macam bentuk rakit di atas belakang unta tu kan. Yang dipikul. Dan dia ni gagah perkasa. Dia boleh memikul barang berat macam mana pun. Beratus kilo dia boleh pikul. Sempoi orang kata senang je. Mudah perkataan sempoi. Perkataan mudah. Senang. Kan? Relax dah. Pikul benda berat kan. Bukan seorang, 2-3 orang boleh duduk atas kemah atas belakang dia tu. Atas rakit atas belakang dia tu kan. Berjalan. Bermusafir di padang pasir. Umpama kapal di tengah lautan. Jalan. Kuat, gagah. Boleh bawa barang, boleh bawa orang atas tu kan. Orang boleh tidur baring atas tu pula kan. Kita bergerak lah kan. Jadi macam buayan atas tu. Lagi sedap tidur kot. Tu dia. Allah kata lagi, lihat kepada dan kepada langit, bagaimana langit ditinggikan. Tengok kepada langit yang ada bulannya dan ada bintangnya yang begitu indah di malam purnama tu kan. Nampak bulan bercahaya terang penuh, nampak bintang-bintang berkerlipan. Kita belajar sains pula, bahawa rupanya kadang ada sebagian bintang-bintang tu yang dah mati beribu tahun dah. Bintang tu cahaya yang sampai kepada kita hari ni tu rupanya kan, kalau ikut kajian sains tu dia dah mati 3,000 tahun, 2,000 tahun dah mati bintang tu. Mana cahaya dia tu 3,000 tahun baru sampai dekat kita. Subhanallahilazim. Ada bintang-bintang yang dah mati dah, tapi cahaya baru sampai dekat kita. 3,000 tahun dah mati dah. Macam tu. Maknanya kan. Lihat kepada langit dan perhiasannya, bulan, bintang, matahari kan. Tengok bukan tengok saja macam tu, tapi disuruh kita tengok dalam perenungan tadi. Tadi dan kepada gunung ganang dan sebagainya kan. Kita baca surah Al-Ghashiyah tu dah kan. Wilal jibali kaifa nusibat, gunung ganang yang tinggi-tinggi, yang tersergam, yang nampak
begitu gagah tadi kan, macam mana dia dipancangkan di atas muka bumi tadi kan. Ada orang cuba untuk panjat naik ke atasnya, gitu, untuk menghayati keindahan alam di atas puncak gunung, kan, gitu. Jadi ada dua cara lah, kan. Nak kenal Allah Ta'ala tadi, mana memerhatikan. Yang pertama dengan melihat pada segala ciptaan Allah Ta'ala. Yang keduanya berfikir pada segala ciptaan tadi. Berfikir dengan menghayatilah. Ya. Maka itulah, itu demikian tu ayat-ayat yang dapat disaksikan oleh mata kepala kita. Ya. Dan ada ayat-ayat yang didengar saja. Yang dia itu maknanya kita boleh faham dan kita boleh dengar. Baik. Betul tak? Dia kata, jenis yang pertama, melihat kepada ciptaan Tuhan. Di sini di Ibn Qayyim datangkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata pada penciptaan segala langit dan bumi. Tengok langit, tengok bumi. Dan perselisihan malam dan siang. Beraturnya malam dan siang tadi kan. Datang malam, datang siang, malam, siang, malam, siang. Sampai bila? Sampai kiamat lah. Sampai kiamat. Lihat pula pada malam yang ada pada, apa yang ada pada malam. Yang ada pada malam kegelapan. Kan? Biasanya ada keburukan pada malam. Dan ada time dia malam tu cantik. Malam itu indah. Kan? Malam yang dihiasi oleh bulan purnama dan bintang-bintang yang berkerlipan. Cantik. Masya Allah. Jadi gitu. Dan kapal yang berlayar di lautan. Kan? Kapal yang kecil itu boleh berlayar merentas lautan yang dalam, lautan yang ganas tadi. Dia boleh merentas dengan izin Allah Ta'ala. Dan dia merentas dengan membawa bahan-bahan yang boleh memberi manfaat kepada manusia. Ikannya ataupun hasil-hasil tanaman, makanan dan sebagainya dibawa daripada benua lain kepada benua yang lain pula. Satu benua kepada benua yang lain kan. Untuk menikmati rezeki Tuhan. Itu semua kan disuruh kita melihat. Ya? Menghayati dan mentadabburi. Lihat kepada segala ciptaan Allah Ta'ala dengan mata kepala kita. Ya? Dan juga dalam firman Allah Ta'ala ayat 190 dalam surah Al-Imran, Allah kata, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan segala langit dan bumi dan perselisihan antara malam dan siang, okay, adalah sungguh ia menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tanda-tanda kehebatan Allah Ta'ala. Tanda-tanda ketinggian Allah Ta'ala. Tanda-tanda keesaan Allah Ta'ala. Untuk siapa? Untuk ulul albab. Untuk orang-orang yang berakal. Kan? Bukan ada otak tapi tak ada akal. Kan? Orang yang ada otak, ada akal lah, yang boleh berfikir, boleh menghayati. Kan? Gitu. Dia boleh membaca dengan jiwa dia. Banyak lagi lah ayat-ayat macam ni dalam Al-Quran kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini contoh pada melihat. Kenal Allah Ta'ala melihat pada ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang maha agung. Subhanaka ma khalaqta hadha batilan. Subhanaka ma khalaqta hadha batilan. Kau tidak, maksudnya kau ya Allah, kau tidak menciptakan ini sia-sia. Segala ciptaan yang kita lihat dengan mata kepala kita ini bukan sia-sia. Ada suatu yang tersirat di situ. Allah Ta'ala suruh kita fikir dengan pandangan dan renungan kita. Faqina azaban nar. Subhanaka rabbana ma khalaqta hadha batilan. Faqina azaban nar. Jauhilah kami daripada siksaan api neraka. Baik, itu cara yang kedua nak kenal Allah Ta'ala pula adalah
At-tadabbur kan ialah menghayati Al-Quran, menghayati ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 84. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mereka tidak mau menghayati Al-Quran ke? Tidak mau pegang Al-Quran, buka Al-Quran dan menghayatinya. Adakah dalam hati mereka itu ada kunci, mangga-mangga, kunci-kunci yang telah mengunci hati mereka, telah mensil hati mereka untuk tidak dapat tadabbur pada ayat Allah. Kita dalam kelalaian. Kita dalam kesibukan dengan dunia kita yang semakin hari semakin membusuk dunia ini. Dan semakin hari kita akan semakin meninggalkannya. Dunia telah memperdaya kita sehingga kita tidak sempat untuk menghayati dan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata mananya am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mau menghayati Al-Quran? Kemudian ayat yang lain Allah Ta'ala kata Al-Mu'minun ayat 68, afalam yadabbarul qawla. Tidakkah mereka mau mengambil penghayatan dengan perkataan ini, perkataan Allah Ta'ala ini? Kan? Allah Ta'ala kata kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Inilah dia kitab Al-Quran. Kami turunkan dia. Anzalnahu. Kami telah turunkan dia ilaika kepada engkau mubarakun. Kitab yang diberkati. Untuk apa Allah turunkan? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya. Menghayati. Jadi kita itulah di mana ada alhamdulillah sana ada ustaz-ustaz, guru-guru yang berusaha untuk maknanya menyampaikan kepada kita tadabbur Al-Quran, ilmu tentang penghayatan Al-Quran. Baik. Kemudian dia kata dan banyak ayat lain yang semisal dengannya dalam Al-Quran. Semua ciptaan Allah menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan Allah. Bila ada ciptaan, tentu ada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila ada perbuatan itu menunjukkan ada sifat Allah. Itu. Perbuatan dan sifat. Jadi sebab mustahil perbuatan yang bersifat ikhtiar itu muncul dari zat yang tidak ada, atau muncul daripada zat yang tidak ada kuasa dan muncul daripada zat yang tak ada sifat. Ini mustahil. Gitu. Sebab itu kata Ibn Qayyim, hasil daripada perbuatan Allah Ta'ala ada keunikan yang berbeza antara satu dengan lain. Ya? Menunjukkan adanya kehendak Allah. Mana Allah ni berkehendak pada dirinya dan pada perbuatannya. Tidak terjadi secara spontan macam itu saja. Kan? Dan tidak berulang-ulang. Bahkan dia berulang-ulang. Ciptaan manusia kan. Dia ciptaan yang berulang-ulang. Begitu. Kemudian hasil ciptaan Allah Ta'ala itu ada maslahat kebaikan. Ada hikmah. Dan tujuan-tujuan terpuji yang menunjukkan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kemudian hasil perbuatan Allah ada berupa azab dan hukuman menunjukkan murkanya. Menunjukkan manfaat pun dia juga. Menunjukkan ihsan Allah Ta'ala pun dia juga. Menunjukkan murka dia Allah Ta'ala juga. Dan dalam hasil perbuatan Allah ada pemuliaan Allah terhadap hamba dia pun ada juga. Kan? Dan pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba dia ada juga. Hasil perbuatan Allah Ta'ala itu. Ini maksud penghuraian dia. Kemudian hasil perbuatan Allah mengandung penghinaan juga. Dan menunjukkan kebencian Allah Ta'ala kepada mereka yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
membantah Allah Ta'ala. Dan hasil perbuatan Allah menggambarkan perihal dunia flora dan fauna. Dunia yang ada keindahan, tumbuh-tumbuhan, dan dunia yang ada haiwan, serangga, unggas, kan? Jadi saling melengkapi antara alam ini. Alam haiwan, alam tanam-tanaman, gitu. Jadi perbuatan Allah Ta'ala semua menggambarkan kesempurnaan. Seandainya kesempurnaan itu tidak diberikan menyebabkan suatu menjadi kurang. Menunjukkan Allah memberi kesempurnaan. Gitu. Baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, semua hasil perbuatan Allah merupakan dalil paling kuat dalam menunjukkan adanya sifat-sifat Allah dalam menegaskan kebenaran berita yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Semua hasil perbuatan Allah membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran sekaligus menjadi dalil bagi keberadaan Allah Taala. Kemudian sini Ibn Qayyim datangkan ayat daripada surah Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Di mana kebesaran Allah dalam segala sudut, diri kita, kan, dan pada alam yang selain daripada alam kita ni lah, kan, alam haiwan, alam tumbuhan, kan, semua menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah Taala telah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi ayat ini menerangkan bahawa Al-Quran itu benar-benar berasal daripada Allah dan Allah pasti akan memperlihatkan kepada manusia sebahagian dari ayat-ayat yang terlihat. Kemudian jadi maknanya dia kata di sini sungguh Allah lebih dikenal lah daripada segala yang dikenal, lebih jelas daripada semua bukti penjelas, bahkan pada hakikatnya segala sesuatu dikenal kerana Allah Ta'ala. Sekalipun secara zahirnya dia dikenal melalui segala ciptaannya, yakni dengan cara penalaran terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dan ketetapannya atas segala sesuatu tersebut. Jadi insya-Allah maknanya yang seterusnya ialah ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala melalui keindahannya, kan? Ma'rifatullah maknanya poin yang kelima, perbahasan yang kelima nanti dicerita berkenaan dengan ma'rifatullahi bijamalihi, mengenal Allah Ta'ala dengan keindahan dan kecantikannya, kan? Begitu. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi di masa yang akan datang, insyaAllah. Jadi cukuplah untuk hari ini. Saya tak pasti siapa yang ada soalan, macam mana nak tanya soalan itu. Ada private chat kat sini bawah ni. Kalau ada soalan boleh tulis soalan di situ, insyaAllah kita bincangkan. Tiada soalan, maka kita tutuplah majlis kita, insyaAllah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.